Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Jadi berjumpa kembali kita di dalam topik ataupun bab 1 daya dan gerakan 2. Jadi hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan subtopik 1.4 kekenyalan. Di sini ditunjukkan dua situasi oleh seorang lelaki yang sedang menarik tali elastik semasa melakukan senaman regangan. Jadi selepas bersenam, tali tersebut kembali kepada panjang asal. Apakah sifat bahan yang ditunjukkan oleh tali elastik itu? Baik, inilah yang kita akan siasat pada hari ini. Daya yang bertindak ke atas satu objek boleh mengubah bentuk atau saiz objek itu. Manakala kekenyalan pula ialah sifat bahan yang membolehkan sesuatu objek kembali kepada bentuk dan saiz asalnya selepas daya yang bertindak ke atasnya dialihkan. Itu sebenarnya definisi bagi kekenyalan dan juga daya. Untuk ayat yang pertama ini adalah definisi bagi daya sebenarnya. Manakala ini adalah definisi bagi kekenyalan. Yang di atas ini. Kekenyalan ialah sifat bahan yang membolehkan suatu objek kembali kepada bentuk dan saiz asalnya selepas daya yang bertindak ke atasnya dialihkan. Di sini ada QR code. Kamu boleh scan dan boleh menonton video demonstrasi kekenyalan yang melibatkan 3 jenis bahan, iaitu spring, span dan juga getah. Baik, hubungan demonstrasi idea kekenyalan. Dalam aktiviti ini, daya akan dikenakan ke atas 3 objek, iaitu spring, span dan gelang getah. Kita nak memerhatikan bagaimana bentuk dan saiz objek itu berubah. Bermula dengan spring. Spring itu diletak di atas kertas putih. Kemudian lukiskan garis luar spring itu. Ini ialah garis luar spring. Kemudian daya dikenakan ke atas spring untuk meregang, untuk memanjangkan spring. Spring itu juga boleh dibengkok dan diubah saiz dan bentuknya. Adakah spring itu dapat kembali kepada bentuk dan saiz asal? Kita menguji dengan meletak spring itu di atas garis luarnya dan perhatikan spring itu dapat muat ke dalam garis luar tadi. Bagaimana pula dengan span? Span boleh ditekan, kita telah ubah saiznya, boleh dipulas. Span itu juga boleh diperah. Semua tindakan ini mengubah bentuk dan saiznya. Dan perhatikan, selepas daya tidak dikenakan lagi, span itu juga telah kembali kepada bentuk dan saiz asal. Yang ketiga ialah gelang getah. Kita lukis bentuk bulatan gelang getah itu. Dan kemudian kita kenakan daya untuk meregang gelang getah. Perhatikan, gelang getah itu sudah dipanjangkan. Kita regang gelang getah. Dan adakah gelang getah itu dapat kembali kepada saiz asal? Dan perhatikan bahawa gelang getah itu juga dapat kembali kepada saiz asal. Apa yang ditunjukkan oleh 3 objek ini ialah sifat kekenyalan, iaitu apabila suatu objek dikenakan daya, bentuk dan saiznya boleh berubah. Tetapi apabila daya tidak dikenakan lagi, objek itu disebabkan sifat kekenyalannya dapat kembali kepada bentuk
dan saiz asal. Adakah semua objek dan bahan menunjukkan sifat kekenyalan seperti spring, span dan gelang getah? Bagaimana pula dengan seketul plastisin? Perhatikan demonstrasi yang berikutnya. Seketul plastisin dalam bentuk sfera diletakkan di atas kertas putih dan kemudian dikenakan daya. Perhatikan diameternya sudah bertambah. Bagaimana dengan bentuknya? Bentuk sudah berubah daripada sfera menjadi cakra. Dan apabila daya tidak dikenakan, plastisin itu tidak dapat kembali kepada bentuk sfera. Adakah plastisin itu menunjukkan sifat kekenyalan? Baik, hubungan antara daya dan pemanjangan spring. Spring akan memanjang apabila daya tarikan dikenakan ke atasnya. Okey, ini rasanya semua orang tahu. Okey. Sebenarnya semua orang pernah berpengalaman berkenaan dengan spring ini. Okey. Apakah hubungan antara daya yang dikenakan dengan pemanjangan spring? Sebenarnya ini melibatkan eksperimen untuk menunjukkan ataupun membuktikan hubungan antara daya dan pemanjangan spring. Daripada keputusan 1.1 akan menghasilkan satu graf garis lurus yang melalui titik asalan seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1.33. Okey, 1.33. Hal ini menunjukkan bahawa pemanjangan spring berkadar terus dengan daya yang dikenakan ke atas spring. Okay. Di sini pun ada juga satu QR code yang menunjukkan ataupun mendemonstrasi ataupun yang melibatkan had kenyal. Okay. Jadi boleh imbas untuk mengetahui apakah dimasukkan dengan had kenyal. Seterusnya, hukum Hooke. Ini melibatkan hubungan antara daya dan pemanjangan spring. Okay, yang dipanggil sebagai hukum Hooke. Yang menyatakan bahawa pemanjangan suatu spring adalah berkadar terus dengan daya yang bertindak ke atas spring jika tidak melebihi had kenyal spring itu. Okay. Jadi hubungan ini boleh diwakilkan dengan satu persamaan iaitu F sama dengan Kx di mana F ialah daya yang dikenakan ke atas spring manakala X adalah pemanjangan spring. Manakala K pula adalah pemalar spring. Okey. Jadi inilah rumus bagi hukum Hooke. Okey, ini adalah rumus bagi hukum Hooke. Okey. Baik, kita teruskan dengan menganalisis graf daya melawan pemanjangan spring. Okay. Jadi daripada graf ini, apakah maklumat ataupun informasi yang boleh kita dapat daripada graf F melawan X? Kalau anda semua perasan, okay, graf yang di atas ini, yang ini, dan juga graf yang di bawah ini, okay, ada sedikit perbezaan, iaitu perbezaan paksi F. Di sini X, di sini F, di sini F, di sini X. Ada berbeza sedikit. Okey. Tapi masih juga menghasilkan satu graf garis lurus yang melalui titik asalan. Baik, di sini ada diagram yang ringkas. Okey, hukum Hooke F sama dengan Kx. Pemalar spring F bahagi dengan X. Okay, berdasarkan graf F melawan X, kecerunan graf F bagi X akan menghasilkan satu graf ataupun satu nilai ataupun kecerunan graf ini adalah mewakili nilai K. Jadi sebab itu graf yang 1.34 ini berbeza dengan 1.33. Sebab apabila kita membuat pengiraan, iaitu
kalau kita ambil F sama dengan Kx, okay, kita akan dapat nilai K sama dengan F bahagi X, di mana F adalah perubahan Y, manakala X adalah perubahan X. Begitu sebenarnya. Lepas tu kena graf yang 1.34 ini, paksi ini terpaksalah diubah kedudukannya. Walau bagaimanapun tidak tidak merubah hubungan antara pempanjangan spring dan juga daya. Okey, sebab itu F ini menjadi paksi Y. Okey, manakala X itu ataupun pempanjangan spring menjadi paksi X. Okey, barang diingat, F ini dalam unit SI-nya Newton, X ini dalam unit meter ya. Okey, ingat itu. Baik. Jadi kesimpulannya pembalas spring K ialah kecurunan graf F melawan X. Jadi F, sekali lagi F melawan X, bukannya X melawan F. Okey. Baik. Rajah 1.36 menunjukkan cara untuk menerbitkan formula tenaga keupayaan kenyal daripada luas di bawah graf daya melawan pemanjangan spring. Jadi benda ataupun bahan yang mempunyai sifat kekenyalan ini mempunyai ataupun menyimpan tenaga keupayaan kenyal. Okey. Kalau kita tengok di sini, tenaga keupayaan kenyal sama dengan kerja yang dilakukan untuk meregangkan spring. Itu daya purata darab dengan pemanjangan spring. Daya purata kosong tambah F, bahagi dengan 2. Kosong ini maksudnya pada keadaan rehat sebelum digantungkan ataupun diletakkan beban ataupun daya pada spring itu, dan tambah dengan F iaitu beban yang telah ditambah dan menghasilkan pemanjangan dibahagikan dengan 2. Okey, untuk mendapat purata. Jadi dapatlah setengah Fx iaitu setengah Kf darab dengan X iaitu pemanjangan spring. Okey. Jadi apabila kita bandingkan tenaga keupayaan kenyal EP ini dengan luas di bawah graf F melawan X, kita dapat rumus yang sama. Jadi tenaga keupayaan kenyal sama dengan luas di bawah graf F melawan X, EP sama dengan setengah Fx. Okey. Jadi gantikan F sama dengan Kx, masukkan semula F itu di dalam ini. Okey. Sama dengan Kx, dapatlah EP sama dengan setengah Kx kuasa 2. Okey. Jadi tidak lagi ada perwakilan F di sini sebab F itu sudah kita gantikan. Okey. F itu sudah kita gantikan. Ini senanglah yang ini. Okey, kita masukkan ke dalam ini. Okey. Menghasilkan yang di bawah ini. Okey. Sebab itu kita dapat EP sama dengan setengah Kx kuasa 2. Okey. Harap jelas. Okey, penerangan ini walaupun sebaringkas. Baik. Spring yang berbeza mempunyai pemalar spring yang berbeza. Apakah faktor yang mempengaruhi nilai pemalar spring? Okey. Jadi antara faktor-faktornya adalah seperti berikut. Okey. Nilai pemalar spring dipengaruhi oleh bahan, panjang, diameter spring dan ketebalan dawai spring seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1.7. Okey, kita tengok satu persatu. Faktor bahan spring. Perubahan faktor bahan berlainan, kesan ke atas nilai pemalar spring berubah mengikut jenis bahan. Seterusnya, faktor yang kedua, panjang spring. Perubahan faktor lebih pendek. Okey, jadi kesan ke atas nilai pemalar spring lebih tinggi.
Manakala panjang spring lebih panjang, kesan ke atas nilai pemalang spring lebih rendah. Okay. Diameter spring, diameter kecil, nilai kesan ke atas nilai pemalang spring lebih tinggi, manakala diameter besar, nilai ke atas pemalang spring lebih rendah. Seterusnya, faktor yang keempat, yang terakhir, ketebalan dawai spring, diameter dawai. Okay. Diameter dawai lebih kecil, maksudnya nilai pemalang spring rendah, diameter dawai besar, nilai pemalang spring lebih tinggi. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi kekenyalan ataupun nilai pemalar spring, iaitu K. Okay, bagi satu spring tersebut, iaitu, kita ulang, bahan, panjang spring, diameter spring dan ketebalan dawai spring. Seterusnya, kita tengok dulu beberapa masalah yang melibatkan daya dan pemanjangan spring. Dalam sistem yang terdiri daripada 2 atau lebih spring yang serupa, susunan spring adalah sama ada sesiri atau selari. Raja 1.41 menunjukkan 2 spring yang serupa disusun secara sesiri dan selari. Kes yang pertama, ini susunan spring yang serupa. Yang serupa maksudnya keempat-empat faktor yang di atas ini adalah sama. Sama ada bahan, panjang spring, diameter spring dan ketebalan spring. Maksudnya, spring yang di atas ini dengan spring yang di bawah ini adalah spring yang identical ataupun serupa. Daya tegangan ataupun F, pemanjangan adalah X bagi spring yang di atas ini, manakala spring yang di bawah ini pun sama juga, tegangan sama dengan F, pemanjangan sama dengan X. Jadi pemanjangan spring iaitu ada 2, maksudnya pemanjangan spring bagi spring nombor 1 ni, kita letaklah spring nombor 1 supaya senang sikit kita nak cerita. Ini spring nombor 1, ini spring nombor 2. Maksudnya spring nombor 1 ni meregang sebanyak X meter dan spring yang kedua itu meregang sebanyak X meter juga apabila dikenakan dengan nilai daya yang sama. Jadi apabila kita tambah regangan bagi X 1 dengan regangan bagi X2 ini, kita akan dapat 2X. Okey, 2X. Manakala kes yang kedua. Susunan spring yang serupa secara selari, side by side, sebelah menyebelah. Jadi F ini ditanggung ataupun dikongsi oleh 2 ini, maksudnya beban itu dibahagi dengan 2. Okey, jadi F itu dibahagi dengan 2. Maksudnya pemanjangan juga terbahagi kepada 2. Okey, daya regangan dikenakan ke atas spring dibahagi sama rata kepada 2 spring. Maksudnya ini tolong menolong lah ini kan. Ini tolong menolong. Okey. Okey, susunan spring secara seseri dan selari. Ini sahaja sebenarnya yang melibatkan susunan spring. Dan kadang-kadang ada masalah melibatkan gabungan antara susunan secara sesiri dan juga susunan secara selari. Nanti kita akan tengok contoh-contoh penyelesaian masalah. Okey, seperti yang ada di bawah ini. Okey, contoh 1. Satu spring dengan panjang asal 50 mm memanjang sebanyak 6 mm. Okey, apabila diregangkan oleh daya 12 Newton. Hitungkan pemalar spring itu. Saya galakkan bila membaca soalan, tolong gariskan maklumat yang diberikan di dalam soalan. Okay, dia minta hitung pemalar spring. Yang ini sebenarnya dia punya masalah yang kita perlu selesaikan. Okay, itu soalan A. Kita baca dulu sampai habis soalan B, Rajah 1.42. Mana 1.42? Yang ini. Okay. Menunjukkan 3 susunan spring yang terdiri pada spring yang sama dengan spring di A
Bagi setiap susunan spring, tentukan tegangan dalam setiap spring. 1 Roman. 2 pemanjangan setiap spring. 3 pemanjangan sistem spring itu. Okay. Lepas tu yang keempat, jumlah panjang susunan spring itu. Macam panjang soalan dia ni. Okay, penyelesaian untuk soalan A. Okay, langkah pertama, kenal pasti masalah. Okay, apa masalah dia tadi tu? Dia minta hitung pemalar spring. Okay, pemalar spring dia minta. Okay, mengenal pasti maklumat yang diberikan. Itu yang saya bagi tahu tadi, iaitu maklumat yang ada diberikan 50 mm, 6 mm pemanjangan dan 12 Newton bagi daya yang dikenakan. Okay, kita catatkanlah di sini. Okay, nombor 2 ni. Okay, langkah yang ketiga, mengenal pasti rumus yang digunakan F sama dengan KX. Ini hukum Hooke. Okay, menyelesaikan masalah, kita gantikan saja nilai yang dalam soalan tadi itu. Kita nak dapatkan nilai bagi K, maksudnya 12 bagi 6 sama dengan 2 Newton per mm. 2 Newton per mm. Itu soalan A. Soalan B. Ni soalan B. Sebenarnya soalan ini agak panjang. Okay, tapi dia sudah ringkaskan, rumuskan di dalam jadual. Okay, tegangan ini dia kira pakai rumus tadi. Okay, ini dibagi dengan 2. Ini yang selari. Okay, ini yang selari. Okay. Tu boleh tengoklah secara lanjut selepas ini. Siasat dulu. Macam mana dia dapat soalan ini. Sekiranya ada masalah, boleh bertanya. Saya fikir itu sahaja untuk hari ini. Okay, seperti biasa. Kita akan bincangkan soalan-soalan yang berkaitan dengan bab ini. Okay. Jadi ini adalah bab yang terakhir di dalam, ini adalah subtopik yang terakhir di dalam bab 1, iaitu daya dan gerakan 2. Okay, sekian dan terima kasih.